Maka hari ini Datuk Seri Anwar Ibrahim telah pun mengeluarkan kenyataan bahawa kertas putih berhubung dengan pembelian vaksin ataupun perolehan vaksin akan dibentangkan di Parlimen tidak lama lagi. Ini satu perkara yang bagus kerana sebelum ini kita hairan kenapa vaksin ditempa dengan jumlah yang begitu banyak sehingga kan ada di antaranya yang telah expired. Saya tak boleh cerita banyak pasal vaksin ni sebab saya masih ada lagi gag order, tak dibenarkan untuk cakap banyak tentang vaksin. Jadi kita harap dengan kertas putih ini dibentangkan, sekiranya terdapat salah laku, sekiranya terdapat apa jua bentuk salah guna kuasa dan sebagainya, ataupun pembelian yang membazirkan duit rakyat secara berlebihan sehingga menyebabkan ada di antara vaksin-vaksin itu bak kata orang tu expired. Kita harap mereka yang bertanggungjawab dapat dibawa ke muka pengadilan, insya-Allah. InsyaAllah kita harap ianya dapat dilakukan segera. Dan daripada berita-berita yang kita terima juga, kita difahamkan Wan Saiful Wanjan, kalau betul maklumat yang kita terima ni, telah pun dipanggil oleh pihak SPRM semalam. Cuma berita ni kita tak tahu sama ada dia tidur lokap ataupun tidak, kerana tadi dia mengeluarkan kenyataan. Jadi takkanlah dia duduk dalam lokap dia boleh keluarkan kenyataan kan. So kita harap kalau boleh ada sesiapa kat dalam TikTok ataupun dalam Facebook kita pada malam ni yang boleh mengesahkan sama ada Wan Saiful Wanjan ini masih lagi bernyawa, masih lagi bebas dan tidak berada di dalam tahanan pihak SPRM. Saya juga difahamkan siasatan telah dibuat juga ke atas banyak perkara. Ke atas Tan Sri Muhyiddin dah pasti sebagai bapa perasuah berskala besar yang telah merasuah pengundi-pengundi pada pilihan raya umum yang ke-15. Beliau antara yang berada di senarai yang teratas. Kita juga difahamkan bahawa anak beliau melalui projek Iris, kata silap saya, dan menantu dia juga sudah disiasat oleh pihak SPRM. Anak beliau juga disiasat oleh pihak SPRM. Malah kita difahamkan seorang lagi bekas mantan Perdana Menteri yang hari ini kita tak tahulah lepas kita pukul semalam dia masih bercakap begitu tidak kan. Kita difahamkan ada 14 pertuduhan sedang menunggu. Ini belum lagi orang-orang kanan dia. Tapi kadang-kadang kerana mulut dia ni, orang-orang kanan dia tak pasal-pasal pun kena juga kan. Jadi ini antara mukadimah kita pada malam ni. Nampak gayanya kita akan berhadapan dengan masalah kesesakan sama ada lokap SPRM yang bawah tanah tu, ataupun mungkin kesesakan bilik di penjara-penjara. Tapi itu mungkin makan masa lah. Mungkin makan masa 3 tahun ke 4 tahun untuk pembicaraan berjalan. Lebih-lebih lagi lah kita tahu kalau macam Datuk Seri Najib tu, walaupun kes dia laju je semacam, dia pun jarang dapat penangguhan. Kes dia tu 4 tahun juga barulah dia ke dalam. Tetapi macam kita pun tahu ada setengah orang dia suka minum teh kat London. Dan kadang-kadang dia minum teh kat London tu dia tak kerti nak balik. Lambat dia balik. Itu pun bahaya tuan-tuan. Itu pun boleh melengah-lengahkan kemasukan dia ke dalam penjara. Dia kalau nak masukkan orang dia nak laju. Tapi bila dia berhadapan dengan
pertuduhan dekat mahkamah ni, saya menyangkakan ni apa yang saya anticipate, saya menyangkakan sudah pastilah dia akan melengah-lengahkan dengan pelbagai bentuk alasan-alasan untuk tidak menghadiri mahkamah, menangguh dan sebagainya. Mengenai isu tadi tu, tajuk tadi tu, kertas putih tadi tu. Ini just untuk pengetahuan am saja tu. Ramai orang kata kenapa pembelian vaksin tu perlu ada persetujuan daripada Jabatan Peguam Negara. Apa peranan Peguam Negara dengan dia ada beberapa perkara. Bila kita beli vaksin ini, dia ada agreement, dia ada agreement. Dan kita tahu pembelian vaksin yang dibuat oleh kerajaan Malaysia ketika di bawah pentadbiran Tan Sri Muhyiddin, ada di antara agreement itu tidak boleh di-disclose ataupun tidak boleh didedahkan kepada publik, kan? So benda tu sepatutnya mestilah dihantar dulu kepada Jabatan Peguam Negara semak sama ada apa yang dipersetujui oleh Kementerian Kesihatan ataupun kerajaan, ianya tidak merugikan negara dan sebagainya. Ini biasanya disemak oleh Jabatan Peguam Negara. Sebelum kita tanda tangan perjanjian dengan mana-mana pihak, biasanya untuk cek legal implication, untuk cek sama ada perjanjian yang dibuat itu berat sebelah ataupun tidak, menguntungkan negara ataupun tidak, boleh ada loopholes ataupun tidak yang boleh membahayakan negara ataupun mendatangkan musibah kepada negara, ianya perlu disemak oleh pihak Jabatan Peguam Negara. Tapi we got to be fair, maklumat awal yang saya terima, Khairi Jamaluddin menafikan, Khairi Jamaluddin menafikan bahawa ada di antara pembelian itu tidak melalui Jabatan Peguam Negara. Dia menafikan. So kita tunggu hasil siasatan. Sebab saya rasa Perdana Menteri tidak akan mengeluarkan kenyataan bahawa akan dibentangkan kertas putih itu kalau tidak ada sebarang bentuk salah laku. Kan? Sudah pastilah perkara ni sudah disiasat oleh pihak SPRM lama. Kan? Yang mungkin akan melibatkan Fahma Niaga ke ataupun orang-orang kanan Khairi Jamaluddin ke apa ke, last kali nanti kita nampaklah link dia. Tapi sebelum ada sebarang pendakwaan, kita kena berlaku adil, kita bagi peluang untuk pihak SPRM siasat, dan bila mereka sudah dihadapkan ke muka pengadilan, baru kita tahu apa sebenarnya yang menyebabkan kertas putih itu terpaksa dibentang dan akhirnya ianya disusuli dengan tindakan undang-undang ke atas individu yang berkepentingan. Okey. Soalan lain? Selain daripada pembelian vaksin itu, adakah pembelian aset-aset yang lain perlu juga melalui Jabatan Peguam Negara? Apa jua bentuk perjanjian yang dibuat, maknanya kalau pembelian itu kontrak dan sebagainya, memang dia akan rujuk Jabatan Peguam Negara. Okey? Okey, sikit lagi Pak. Menteri dulu tu ada dua menteri, satu menteri Adam Baru, satu menteri KJ tu. Ya. Jadi perjanjian tu termaktub kepada pembelian tu atas menteri yang mana tu? Yang mula-mula beli ke ataupun itu kita serahkan kepada kebijaksanaan pihak SPRM macam mana dia nak membuat pencerahan. Tetapi yang saya ingat, antara gag order yang saya kena, yang menyaman saya, yang mendapatkan injunksi mahkamah supaya saya tidak membicarakan soal vaksin dan sebagainya ini, ialah YB Khairi Jamaluddin. So benda ni saya tak boleh ulang panjang. Kena faham sekali dengan kau nanti kena menghina mahkamah. Okey.